Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah yang telah memilih kita untuk berada dalam agama Islam, agama yang syumul, yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari makan minum sehinggalah pentadbiran dunia. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, Allah telah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan ke atas orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa." Sebagai orang beriman, hendaklah kita yakin tanpa ada sebarang keraguan bahawa di atas suruhan berpuasa itu terkandung banyak manfaatnya. Hanya sedikit saja manfaatnya yang kita ketahui, itu pun dengan izinnya. Dan banyak lagi manfaat yang kita tidak ketahui. Allah yang Maha Agung tidak pernah mengambil faedah daripada makhluk ciptaannya. Segala suruhannya, perintahnya adalah untuk kebaikan kita. Dan sama juga apabila kita melanggar perintahnya, kerugian dan padahnya akan kembali kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, statistik di seluruh dunia termasuk di negara kita Malaysia menunjukkan peningkatan yang mendadak dalam penyakit-penyakit yang tidak berjangkit atau non-communicable diseases atau yang dikenali sebagai penyakit kronik seperti diabetes mellitus atau kencing manis, tekanan darah tinggi, strok dan serangan jantung. Dan penyakit ini adalah merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Kajian telah membuktikan bahawa penyakit ini adalah berpunca daripada pengambilan makanan secara berlebihan dan tidak teratur. Alhamdulillah, sekarang ini telah ramai yang telah sedar tentang keburukan pengambilan makanan berlebihan dan mula sedar tentang kebaikan berpuasa. Intermittent fasting telah menjadi trend di dunia sekarang. Bukan sebagai untuk mengurangkan berat badan, tetapi untuk mendapatkan kesihatan fizikal dan mental. Ramai pakar-pakar perubatan yang mengesyorkan kaedah berpuasa sebagai rawatan dan juga pencegahan untuk penyakit-penyakit kronik. Satu kajian yang terperinci telah dijalankan ke atas orang berpuasa selama 14 jam, yang ini daripada fajar hingga maghrib, selama 30 hari. Dan hasil kajian baru saja diterbitkan di sebuah jurnal pada bulan ini. Didapati bahawa bila kita berpuasa selama 30 hari, terdapat peningkatan dalam bahan protein yang berupaya untuk mencegah penyakit diabetes, kanser, Alzheimer ataupun nyanyuk, dan juga ia dapat membantu memulihkan kerosakan sel. Berpuasa juga dapat merangsang imunisasi badan untuk kita melawan penyakit. Mungkin ada pesakit diabetes yang ingin tahu sama ada mereka boleh berpuasa atau tidak. Bagi pesakit yang ringan dan terkawal, mereka boleh berpuasa tetapi hendaklah berbincang dengan doktor sebab mungkin ada perubahan dari segi dos dan waktu mengambil ubat. Mereka juga perlu tahu beberapa perkara yang penting seperti ketika bersahur, hendaklah mengambil makanan dan minuman secukupnya dan bersahurlah di akhir waktu. Jangan sesekali meninggalkan sahur. Apabila telah masuk waktu berbuka, berbukalah dengan segera. Mereka boleh mengambil 1 atau 2 biji kurma atau sedikit buah-buahan. Kurangkan mengambil makanan yang tinggi gula seperti kuih-kuih yang manis. Adalah penting untuk mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda hypoglycemia, yang ini apabila tahap gula dalam badan menjadi terlalu rendah. Tanda atau gejala yang biasa adalah pandangan menjadi kabur, menggigil berpeluh-peluh, kulit menjadi pucat dan jantung berdebar-debar. Apabila mereka mengalami tanda tersebut, hendaklah berbuka dengan segera. Bagi yang mempunyai alat glukometer, bacaan 3.3 menandakan tahap bahaya. Mereka hendaklah bersegera berbuka walaupun tiada tanda-tanda hypoglycemia. Ahli keluarga juga perlu tahu apa yang perlu dilakukan apabila mereka melihat pesakit mempunyai tanda hypoglycemia. Apabila pesakit telah menjadi pingsan ataupun tidak sedar, hendaklah membawa ke hospital dengan segera. Hypoglycemia yang tidak dirawat boleh menyebabkan kesan buruk pada otak,
dan juga boleh membawa kepada kematian. Bagi pesakit diabetes yang tidak terkawal dan tahap gula yang tidak stabil, terutama yang telah ada kegagalan organ seperti kegagalan buah pinggang, amat perlu bagi mereka berbincang dengan doktor sama ada mereka boleh berpuasa atau tidak. Ada di kalangan mereka yang dinasihatkan untuk tidak berpuasa kerana dibimbangi akan ada komplikasi yang membahayakan diri sehingga membawa kematian. Dan Islam juga ada memberi rusah atau keringanan bagi orang-orang sakit tidak berpuasa untuk mengelakkan kemudaratan. Setakat itu dulu perkongsian ilmu daripada saya. Sama-samalah kita berusaha untuk menjaga kesihatan dan berdoa agar Allah memberi kita kesihatan supaya kita dapat beribadat dengan sempurna. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu adalah dari kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.